Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita akan bincangkan sedikit pasal rat mites, spider mites ataupun hamama. Okey, sebelum itu kita intro dulu. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, pertama kita akan kenali dulu apa itu rat mites ataupun rat spider mites ataupun hamama. Kemudian kita akan tengok dia punya kitaran hidup, dan yang ketiga kita akan tengok simptom ataupun kesan dia, bagaimana kehadiran hamama ni kita boleh tengok pada daun durian. Dan yang keempat kita akan cadangkan penggunaan racun untuk mencegah dan juga merawat daun yang terkena serangan hamama ini ya. Okey, baik. Apa itu hamama ataupun spider mites? Okey, spider mites ni daripada keluarga Tetranychidae dan mempunyai lebih daripada 1,200 spesies lah. Dia punya subkelas ialah arachnid mites, dan biasanya hidup di bawah permukaan daun lah. Okey, dia lebih menyerupai laba-laba kerana dia membina sarang web. Okey, kalau kita perhatikan betul-betul lah pada pokok yang diserang tu, biasanya ada yang dia akan buat sarang lah. Okey, dan pada mata kasar kita, hamama ni dia kecil saja, seolah-olah macam titik hitam, kehitaman yang bergerak. Dia kecil je. Jadi kita kena ambil kantar pembesar tu baru kita boleh tengok rupa dia lah. Okey, baik. Seterusnya kita tengok pada kitaran hidup hamama. Okey, ia bermula daripada telur, kemudian akan pergi ke larva, kemudian dia akan menjadi peringkat proto-nymph, kemudian deutonymph, dan akhir sekali dia akan jadi dewasa lah. Okey, ini dia punya kitaran hidup hamama ni lah. Okey, baik. Sekarang ni kita akan tengok dia punya kesan simptom kehadiran rat mites. Okey, kalau sahabat tengok pada daun ni, dia akan ada berbintik-bintik halus saja, bermintik seakan-akan putih macam ni. Okey, dia halus sebab rat mites ni dia menghisap cecair daun, sap daun. Okey, dan kita boleh tengok pada bahagian atas dia berbintik-bintik, kemudian kita akan tengok di bawah daun sebab hamama ni dia akan hidup di bawah daun dan akan menghisap cecair daun lah. Kena perhatikan betul-betul lah, dia berwarna hitam macam ni. Kemudian dia bergerak-gerak. Sebab tu rupa dia kita tak nampak dengan jelas, jadi kita perlu pakai kantar pembesar lah. Okey, satu cara lagi kita boleh tenyih bahagian daun ni, tergosok. Jadi kita akan dapat lihat dia punya cecair yang keluar daripada badan hamama ni lah. Bila dia dah mati, dia akan ada cecair macam tu lah. Okey, itu dia punya kesan kehadiran dia lah. Okey, perhatikan betul-betul pada daun ni. Jadi sahabat boleh nampak lah, dia berbintik-bintik halus keputihan macam ni. Itu kesan dia apabila dia dah hisap sap daun lah. Okey, yang ni suatu lagi contoh kat atas kita kalau kita tengok pokok tu, kita memang dah boleh tahu dah. Kat bawah tu mesti akan ada kita kena check betul-betul. Sebab kalau kita nak tengok pun dengan mata kasar kita ni tak berapa nak nampak lah. Dia hitam halus-halus macam tu Okey, kat bawah daun. Ini contoh. Kalau kita tenyih pada daun tu, kita akan nampak lah, dia akan bergerak sebenarnya. Okey, yang ini yang video yang ini pun ada, sebenarnya dah ada lah untuk episod sebelum ini. Jadi kali ini saya akan update untuk penggunaan racun apa untuk kita kawal dan juga rawat pokok yang terkena rat mites ni. Okey, baik. Seterusnya kita tengok pada rawatan dan juga pencegahan Okey, sahabat boleh cari racun dari kategori acaricide ataupun miticide
Ataupun paling senang sahabat tengok pada botol racun tu dia ada gambar hamama ni. Okey, itu memang racun khas untuk hamama lah. Okey, untuk cadangan kali ni daripada cara tindakan MOA growth, iaitu insect growth regulator, daripada grup 23 IRAC, iaitu spirodiclofen, di mana dia akan merencatkan lipid biosintesis. Okey, peringkat kawalan dia ialah daripada telur, larva, nim dan juga dewasa betina. Okey, daripada grup yang sama juga sahabat boleh guna spirotetramat. Okey, spirotetramat ni racun sistemik lah. Okey, kemudian kita akan tengok racun daripada MOA yang kedua, iaitu respiration. Yang ni sahabat boleh guna daripada 21A lah, iaitu vampirozimate. Yang ini racun kontak non sistemik, di mana kawalan dia ialah larva, nim dan juga dewasa lah. Ataupun sahabat juga boleh guna 12C propagate. Kemudian 12A difenturon. Okey. Seterusnya racun daripada MOA nerve and muscle. Sahabat boleh guna daripada grup 19, iaitu amitraz, di mana peringkat kawalannya sama juga, larva, nim dan juga dewasa. Okey, selain itu sahabat juga boleh guna daripada grup 4A, iaitu imidacloprid, dan juga daripada grup 6 lah, abamectin. Okey. Okey, baik. Sebagai kesimpulannya, yang pertama sahabat perlu kenal pasti simptom ataupun tanda-tanda kehadiran hamama ini pada daun lah. Jadi kena tengok betul-betul lah pada daun dia punya simptom macam mana. Jadi ini akan memudahkan kita untuk memilih jenis racun yang sesuai lah. Okey. Yang kedua, gunakan racun sentuh dan juga racun sistemik lah. Okey, racun sentuh dan racun serap, supaya tidak berlaku masalah semburan kita tidak rata pada permukaan daun. Okey, kalau kita guna racun serap biasanya dia akan berfungsi sebagai translamina ataupun local sistemik dan juga true sistemik. Jadi dia akan boleh masuk ke dalam jaringan daun. Okey, yang ketiga, perlu buat semburan racun serangga secara berjadual lah. Okey, yang terakhir, semasa menggunakan racun serangga, gunakan surfactant ataupun kita panggil surface active agent yang boleh bertindak sebagai penyebar, penyerak, pelekat dan juga penembus untuk meningkatkan kecekapan penggunaan racun serangga lah. Okey, setakat ini saja perkongsian saya kali ini. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Sekian, terima kasih.